Assalamualaikum, nama saya Nurmaisara binti Ahmad Naziri. Nombor pelajar saya 2020616388. Nama saya Siti Aisyah binti Ismail. Nombor pelajar saya 2020604284. Nama saya Wan Sumayya binti Wan Osman. Nombor pelajar saya 2020481848. Nama saya Puteri Nur Alisha Irene binti Ramli. Nombor pelajar 2020896068. Kami akan membentangkan kepentingan integriti dalam pengurusan Islam. Malaysia sebagai globalisasi dunia tidak dapat lari dari elemen-elemen universal. Elemen-elemen universal seperti integriti, ketulusan, demokrasi dan sebagainya merupakan elemen kesepakatan manusia sejagat. Di antara elemen sejagat yang menjadi keutamaan negara sejak sedekat yang lampau ialah memperkukuhkan kedudukan integriti negara. Sungguh pun begitu, sejak akhir-akhir ini, kedudukan integriti Malaysia dalam peta dunia dilihat semakin merosot. Laporan dari Indeks Rasuah Antarabangsa menunjukkan kedudukan Malaysia dalam Indeks Rasuah skala besar telah meningkat sejak pandemik. Selain itu, terdapat juga kes-kes besar yang timbul dan melibatkan kebolehpercayaan tahap integriti di Malaysia tercabar. Di antara kesnya adalah kartel tender kerajaan, sistem imigresen di Godam dan penangkapan bersiri pegawai kerajaan terbabit rasuah secara bergerombolan atau daripada agensi penguatkuasaan. Secara lazimnya, integriti ialah nilai-nilai kualiti utama yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran dan berakhlak mulia yang mesti ada dalam diri individu. Pelan Integriti Nasional 2006 mentakrifkan integriti sebagai kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan berteraskan prinsip teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral. Integriti dari perspektif istilah iaitu sesuatu yang menggambarkan keadaan atau sesuatu yang kukuh, sempurna, benar dan betul berbudayakan sistem aktiviti yang menepati piawai yang betul dan sempurna. Dalam konteks pekerjaan atau perkhidmatan, menyatakan bahawa integriti adalah satu nilai yang merangkumi sifat-sifat menyeluruh seseorang individu atau sesebuah organisasi berdasarkan nilai-nilai murni sejagat termasuk aspek accountability. Integriti juga dapat ditangkapi sebagai satu set sistem atau norma dalam sesebuah organisasi yang mengandungi ketetapan-ketetapan perilaku dan nilai etika dan moral yang harus dipatuhi oleh setiap ahli organisasi tersebut. Berdasarkan tafsiran tersebut, dapatlah dirumuskan bahawa integriti ialah sifat dalaman individu yang unggul dan dapat dilaksanakan melalui perilaku dan etika yang baik. Lazimnya, objektif kajian adalah mengurus kepada cadangan penyelidikan secara terperinci mengenai kepentingan integriti dalam pengurusan Islam. Justru itu, penerusan kertas kerja ini adalah bertujuan untuk pertama, mengkaji konsep integriti dan perbincangan definisinya. Kedua, memberi kesedaran kepada semua masyarakat tentang integriti. Seterusnya, supaya dapat melaksanakan amanah dan kuasa yang diberikan. Dan akhir sekali, meneliti hadis-hadis yang berkaitan nilai teras integriti. Literasi kajian merupakan aspek utama dalam membantu penyelidik mempunyai panduan yang jelas dan ketepatan sumber rujukan dalam menghasilkan sesuatu kajian. Kami mendapatkan maklumat dan pendapat daripada penulis lepas melalui buku ilmiah, jurnal, artikel dan tesis yang berkaitan dengan kajian ini. Menurut Kamus Dewan, integriti dapatlah difahami sebagai kejujuran dan ketulusan, keadaan sempurna dan utuh. Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti biasanya sering dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur, kebolehpercayaan dan juga sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Manakala amanah berasal daripada perkataan Arab iaitu aman yang bermaksud penjagaan terhadap janji dan pelihara terhadap apa yang diamalkan. Ia juga boleh diartikan sebagai tenteram, aman, selamat dan harmoni. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga 1994, pengertian amanah bermaksud sesuatu yang dipercayakan kepada orang. Juga boleh diartikan sebagai kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang.
Menurut CUA 2011, penyelidikan merujuk kepada satu proses yang sistematik yang melibatkan proses merancang kaedah penyelidikan, mengumpul data, menghurai data dan melaporkan maklumat. Dengan kata lain, penyelidikan merupakan satu kaedah yang dilakukan untuk memastikan maklumat yang diperoleh munasabah dan disokong oleh data-data kuantiti dan kualiti. Ia dilakukan dengan mengumpul data daripada individu, kumpulan individu, bahan-bahan dokumentasi dan pelbagai sumber maklumat yang lain. Penyelidikan boleh dikategorikan kepada 3 jenis iaitu penyelidikan kuantitatif, penyelidikan kualitatif dan penyelidikan campuran. Secara lazimnya, metodologi kajian menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif dalam melibatkan proses pengumpulan data. Namun dalam menghasilkan kajian ini, kami akan menggunakan pendekatan kajian perpustakaan melalui analisis dokumentasi sepenuhnya. Dokumen yang digunakan adalah dari sumber rujukan bercetak dan elektronik yang diambil dari laman-laman sesawan berautoriti seperti Google Scholar, repositori perpustakaan digital dan lain-lain telah dipilih sebagai rujukan primer. Di antara perpustakaan yang terlibat ialah UiTM Cawangan Kelantan Kampus Macang. Manakala, pencarian sumber rujukan berasaskan kepada laman web seperti laman web JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri, blog mufti dan para ilmuwan Islam, majalah dan lain-lain juga telah dipilih sebagai sumber rujukan sekunder. Al-Syahid Iman Hassan Al-Banna berkata, Islam menggalakkan manusia bekerja dan mencari rezeki, malah Islam menetapkan orang yang berkemampuan wajib bekerja. Islam juga amat memuji pekerja-pekerja yang mahir lagi profesional. Islam menjelaskan bahawa ibadah yang terbaik ialah bekerja. Ini kerana bekerja adalah sunnah para Nabi. Islam mengecam mereka yang menganggur dan juga mengecam mereka yang menjadi beban kepada masyarakat, walau apa alasan sekalipun untuk mereka menganggur, walaupun kerana mereka mahu memberi tumpuan kepada ibadah. Bertawakal kepada Allah adalah dengan cara melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan hasil. Jika salah satu perkara ini tidak dilakukan, ia bukanlah tawakal. Rezeki yang ditentukan dikaitkan dengan usaha yang berterusan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Cara pertama untuk membina integriti ialah dengan memupuk iman. Pendekatan yang dilakukan oleh Islam adalah dengan menanam keyakinan pada setiap individu. Semua umat Islam wajib meyakini 6 rukun iman yang ditetapkan dengan benar dan lengkap. Iman yang benar-benar murni terutamanya kepada Allah, malaikat dan hari akhirat dapat membentuk pribadi yang kuat dalam menjalankan perintah Allah dan kuat dalam menahan diri dari larangannya. Umat Islam haruslah selalu menjaga hati mereka dalam kondisi yang benar untuk tetap beriman dengan memenuhi semua tuntutan rukun Islam serta memperhatikan semua amalan sunat. Seterusnya, dengan cara menunaikan rukun Islam. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, iman mestilah sentiasa dibaja dan dikuatkan. Jika tidak, ia akan menjadi rapuh dan terhakis. Justeru, cara yang paling berkesan untuk memantapkan akidah ialah dengan mematuhi segala tuntutan Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Mekah bagi mereka yang mampu. Solat 5 waktu merupakan kewajiban yang paling utama untuk membentuk dan menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya juga merupakan faktor utama dalam pembentukan kecemerlangan dan disiplin yang mulia bagi umat Islam. Akhir sekali, bagi memupuk insan yang baik dan berintegriti, mereka hendaklah sentiasa mendapat pendidikan dan latihan. Allah dan Rasul meletakkan tanggungjawab mendidik ini di atas bahu ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa hendaklah mendidik dan melatih anak-anak mereka supaya sentiasa beretika dan bermaruah mengikut kehendak Islam.
Selain itu, ibu bapa sendiri haruslah menjadi suri teladan yang mempunyai kepribadian mulia dan nilai akhlak yang terpuji. Tugas mendidik dan memupuk insan berakhlak mulia tidak terhad kepada ibu bapa, malah Islam turut meletakkan tanggungjawab ini kepada pemimpin, masyarakat dan negara. Ketiga-tiga aspek ini bertanggungjawab terhadap sembarang isu moral individu dan ummah. Menurut Islam, akhlak individu dan ummah boleh dibentuk dan dikawal melalui dua kaedah ini, iaitu al-amru bil ma'ruf dan al-nahu anil munkar. Perbuatan mungkar dalam keluarga, masyarakat dan negara hendaklah dijauhi dan dihapuskan sebaik mungkin, kerana salah satu kelemahan manusia ialah mudah tergoda untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Seterusnya kita beralih kepada 5.3 iaitu faktor-faktor yang menjejaskan integriti. Terdapat 3 faktor utama yang menjejaskan keintegritian seseorang. Yang pertama adalah kepimpinan. Kepimpinan ini adalah faktor utama untuk anak buahnya melakukan kerja dengan penuh ikhlas, seikhlas hati. Jadi dengan tunjuk ajar pemimpin yang ada ciri-ciri integriti amatlah penting sekali dalam pengurusan Islam. Pemimpin sangatlah bertanggungjawab untuk membimbing, memimpin dan melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Komitmen yang lemah dapat menurunkan penurunan integriti tersebut. Jika pemimpin tidak menerapkan sifat integriti dalam diri, maka anak buahnya juga akan terikut sama. Yang kedua adalah budaya. Budaya ini amat mempengaruhi persekitaran seseorang individu tersebut. Okey, jika mereka di dalam budaya penuh integriti, maknanya diorang ada rasa sifat peduli, maka mereka akan terpengaruh dengan nilai-nilai yang baik. Manakala budaya yang sebaliknya akan mempengaruhi mereka untuk tidak ambil peduli dan hilangnya rasa tanggungjawab dalam diri. Yang terakhir adalah individu. Ini adalah main key untuk individu. Jika diri sendiri tak punya rasa keintegritian dalam diri, sifat integriti tersebut dalam diri, maka pengurusan yang dilakukan tidak ikhlas dan mulalah berlakunya penyelewengan dalam pengurusan kerja. Seterusnya kita move on kepada isu integriti dalam pengurusan Islam. Okey, isu integriti ini dalam pengurusan Islam kita berbalik kepada maksud integriti. Maksud integriti ialah kejujuran atau keikhlasan dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu. Akan tetapi kita tidak akan dapat lari daripada satu isu yang timbul. Okey, berdasarkan Akhbar, Berita Harian 2018 telah menunjukkan laporan bahawa melibatkan anggota dan pegawai PDRM dan JIM sepanjang tahun 2017 sehingga 2018. Mereka terkait dalam penahanan, penangkapan, dakwaan dan sabitan kes rasuah. Sebagai contoh, PDRM dan JIM menerima banyak sangat aduan tentang masalah penipuan dan skandal rasuah serta sehingga menyebabkan isu pendatang asing tanpa izin. Mengapa ini terjadi? Kerana kebiasaannya bermula daripada pihak majikan yang gagal mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran mereka sehingga telah menyebabkan berlakunya korupsi, hilangnya accountability negara, pembaziran, pecah amanah, curi tulang dan sebagainya. Isu-isu ini timbul juga bukanlah disebabkan pihak majikan juga, tetapi disebabkan individu sendiri yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab dan kejujuran dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu. Kita lanjut kepada implikasi pula iaitu 55 implikasi kesan dia. Okey, akibat penerapan sifat tidak berintegriti dalam diri, maka segala pentadbiran yang dilakukan menjadi tunggal langgang. Sebagai contohnya, pentadbiran yang tidak terurus, pecah amanah dan tidak bertanggungjawablah dalam menjalankan tugas. Okay. Selain itu, individu yang tidak mempunyai rasa sifat integriti dalam diri, kerja yang mereka lakukan itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Pengurusan yang mereka lakukan tidak mempunyai elemen-elemen Islam tersebut. Jadinya mereka lakukan sahaja tanpa memikirkan rasa bersalah dan terus melakukan perkara yang jelas dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu
mereka tidak ikhlas dalam melakukan pekerjaan mereka. Sebaliknya, mereka melakukan hanya untuk kepuasan diri ataupun demi melangsungkan hidup. Akan tetapi, cara yang salah seperti memakan rasuah, lalu melakukan suruhan orang yang pecah amanah itu ataupun orang yang tidak berpuas hati itu. Ya, inilah yang amat ditakuti sekali kerana perbuatan yang tidak berintegriti ini akan dinormalisasikan dalam budaya hidup sekarang. Baiklah, kita beralih ke topik seterusnya, iaitu perbincangan dan cadangan pemantapan etika dan integriti di Malaysia. Bagi mempertingkatkan integriti, tumpuan harus diberikan kepada peningkatan secara menyeluruh, iaitu bermula daripada peringkat angka umbi hingga ke peringkat atas. Semua pihak serta sektor perlu mengambil bahagian, iaitu institusi keluarga, masyarakat, sektor agama, politik dan pentadbiran. Yang pertama, peningkatan integriti dalam institusi keluarga. Keluarga adalah unit yang paling asas bagi pembentukan sikap dan nilai murni dalam diri seseorang individu. Tumpuan pembentukan nilai-nilai murni harus bermula daripada kanak-kanak lagi, manakala ibu bapa dan penjaga harus membimbing dan menjadi teladan yang baik untuk mereka. Yang kedua, peningkatan integriti dalam politik. Cabaran terbesar parti dan ahli politik, terutamanya bagi pihak yang memegang kuasa, ialah pemantapan integriti dan menangani masalah rakyat yang kian meningkat. Hasil kemajuan pendidikan dan pendedahan kepada dunia luar, rakyat mula sedar tentang hak mereka. Dengan itu, wakil-wakil rakyat dikehendaki berpegang pada etika dan prinsip bekerja bersama ketua demi kepentingan rakyat dan negara. Yang ketiga, peningkatan integriti dalam institusi agama. Pembinaan integriti dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu dan keluarga berdasarkan ajaran agama masing-masing. Ia juga dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam pengurusan pelbagai institusi, termasuk pendidikan, media, ekonomi, politik dan pentadbiran. Sikap saling menghormati antara penganut pelbagai agama perlu dipertingkatkan. Nilai-nilai murni yang menjaga sifatnya daripada pelbagai agama perlu diketengahkan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan perpaduan antara penganut. Kesimpulan yang dapat kami buat daripada kajian ini adalah sebenarnya isu integriti bukanlah isu baru dalam ajaran Islam. Agama daripada Allah SWT sejak Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW membicarakan hal ini dan mengemukakan panduan yang sesuai dan serasi pada abad tertentu. Cuma manusia sentiasa lupa dan perlu diingatkan setiap kali memerlukannya. Manusia sering tenggelam dalam dosa, membuatkan hatinya tidak merasa bersalah ketika melakukan kesilapan yang jelas dilarang Allah SWT. Justru, semua penjawat awam dan terlebih lagi seorang pemimpin perlu menerima dan memastikan setiap daripada mereka mempunyai integriti dan kewibawaan yang tinggi. Jadi, sebagai kesimpulannya, kita haruslah menjadi Muslim yang berintegriti, dihormati oleh pelanggan, dipercayai oleh majikan dan dikasihi serta diredai oleh Allah dan Rasulnya.